Assalamualaikum dan selamat petang. Kami dari Panda Kumpulan 15 ingin membentangkan tajuk kajian kami iaitu pengurusan ekopelancongan di Semporna Sabah 2.0 pengenalan. Dalam kajian kumpulan kami ini, kumpulan kami akan menghasilkan sebuah kajian yang bertajuk pengurusan ekopelancongan di Semporna Sabah. Kumpulan kami turut menghasilkan sebuah syarikat di bawah tajuk tersebut iaitu syarikat yang bernama Travel Sky Syarikat Sendirian Berhad, di mana syarikat tersebut di bawah organisasi kumpulan kami. Terdapat beberapa contoh teori tentang pengurusan, yaitu menurut teori CMAT 2007, pengurusan memberi arti sesuatu proses yang ingin dicapai oleh mana-mana pengurus dalam pekerjaannya demi mencapai sesuatu matlamat dan usaha. Menurut David Boddy 2008, dalam penulisannya berjudul Management and Introduction, menyatakan bahwa pengurusan adalah aktiviti untuk mendapatkan sesuatu yang dilakukan dengan bantuan orang dan sumber lain. Pelancongan boleh didefinisikan dalam pelbagai cara berdasarkan definisi maksud asas pelancongan, yaitu berkenaan tujuan atau motivasi lawatan, seperti menggambarkan perbezaan antara misalnya perniagaan dan juga keseronokan. 3.0 latar belakang. Sektor pelancongan yang bertempat di Semporna Sabah merupakan fokus tempat kajian di dalam tugasan ini, di mana ia merupakan sebuah syarikat yang kumpulan kami tubuhkan, dan tempat tersebut amat terkenal dengan adanya keindahan, tempat-tempat destinasi pelancongan dan kehidupan tropika yang menarik. Semporna Sabah harus dikekalkan dan menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam sektor ekonomi di Sabah. Dalam kajian ini juga terdapat proses-proses pendekatan dan pengurusan yang akan dibincangkan dan fokus dalam kajian ini, seperti perancangan, menganjur, memimpin, dan mengawal. Oleh itu, ianya akan turut diterangkan lebih mendalam di dalam tugasan kumpulan kami ini, dan ianya perlu diberi perubahan yang baik agar sektor pelancongan di Semporna Sabah kekal menjadi sektor pelancongan yang berkembang maju dalam dan luar negara. Seterusnya saya akan menerangkan proses dan pendekatan pengurusan. Di dalam proses ini, terdapat 3 perkara, iaitu misi, visi dan nilai teras. Misi kami ialah mengurus dan membangunkan sumber tarikan semula jadi secara berkekalan serta mengoptimumkan sumbangannya kepada pembangunan sosioekonomi negara. Visi pula untuk diiktiraf sebagai agensi terunggul dalam pengurusan hutan tropika dan pengurusan ekopelancongan secara berkekalan. Kami juga menyenaraikan beberapa nilai-nilai teras atau objektif syarikat kami. 1. Memelihara sumber hutan secara berkekalan bagi mewujudkan landscape semula jadi. 2. Membangunkan teknologi mantap yang bersesuaian dengan alam sekitar. 3. Mengurus dan melindungi pelbagai hayat hutan, air, tanah serta penggunaannya secara berkekalan. 4. Meningkatkan sumbangan sektor perhutanan kepada negara, pertukaran wang asing dan peluang-peluang pekerjaan juga. 5. Mengukuhkan pembangunan sumber manusia bagi menyokong sektor ekopelancongan. Seterusnya, proses perancangan strategik. Di dalam proses ini, terdapat beberapa perkara seperti kekuatan, kelemahan, ancaman, peluang. Kekuatan syarikat kami ialah Semporna Sabah merupakan tempat yang sangat cantik dan menarik setanding dengan negara luar dari Malaysia. Ia juga merupakan kawasan yang sangat strategik untuk meneruskan projek ini. Terdapat juga kelemahan dalam syarikat kami, iaitu kurang tenaga pakar dalam sektor ekopelancongan dan terpaksa mengambil tenaga pakar dari luar negara. Ia juga akan menyebabkan keterlebihan penggunaan bajet utama dan promosi yang dilakukan juga kurang berkesan. Ancaman kepada syarikat kami juga ialah kami mempunyai banyak persaingan dari banyak agensi, risiko berlakunya bencana alam semula jadi dan juga peningkatan bahan-bahan mentah. Kami juga mempunyai peluang, iaitu jaringan perhubungan yang baik antara pesaing perniagaan. Kedua, mendapatkan sokongan dari pihak kerajaan. Ketiga, mewujudkan pelbagai marketing yang menarik. Organisasi. Di bawah struktur organisasi terdapat barisan dan kaki tangan tanggungjawab. Di atas merupakan carta organisasi bagi syarikat Travel Sky Sendirian Berhad. Di atas adalah ketua pengarah dipegang jawatan oleh Nur Priti. Seterusnya wakil pengurus oleh Rozila. Di samping itu terdapat 5 pengurus yang dipertanggungjawabkan. Yang pertama adalah pengurus pentadbiran Jennifer. Yang kedua pengurus kewangan Nurain. Ketiga adalah pengurus pengeluaran Jeremiah. Yang keempat adalah pengurus pemasaran Eviana. Kelima adalah pengurus multimedia Zurita. Dan yang terakhir adalah pemegang saham iaitu Asha. Lokus membuat keputusan antara pengusatan dan desentralisasi.
Pemusatan iaitu proses mengekalkan kuasa dan otoriti secara automatik di tangan pengurus peringkat lebih tinggi. Manakala desentralisasi bermaksud perwakilan kuasa yang sistematik dan konsisten ke tahap di mana kerja dilakukan. Terdapat perbezaan yang ada pada pemusatan dan desentralisasi. Pemusatan iaitu memudahkan keputusan bersatu. Yang kedua, memudahkan keputusan lebih pantas. Bagi desentralisasi pula iaitu meningkatkan keputusan lebih baik dan kawalan berkesan. Proses delegasi iaitu memberikan amanah seseorang kepada orang bawahan, pengurus, pemimpin, dan penyelia yang mengagihkan tugas. Tujuan ini adalah untuk memastikan kecekapan dipertingkatkan dan pengurusan waktu, meniadakan latihan-latihan untuk kaki tangan. Perwakilan delegasi juga memberi faedah dengan menyediakan kemajuan kejayaan dalam pekerja dan mempercepatkan aliran kerja syarikat. Yang akhir sekali iaitu proses delegasi. Terdapat 3 proses iaitu pembahagian tugas, iaitu pengurus memutuskan bahagian tugas yang diberikan kepada pekerja. Yang kedua iaitu pemberian kuasa. Delegator memberikan kuasa menggunakan bahan mesin sesuai dan juga pekerja untuk menjalankan tugas. Yang ketiga pula iaitu penciptaan accountability. Kewajipan menjalankan tanggungjawab dengan bantuan pihak berkuasa dan wakil dari orang bawahan diberikan amanah untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Kepimpinan ditarifkan sebagai hubungan baik yang tidak simetri di mana seorang pemimpin akan membimbing dan mengarahkan tingkah laku orang lain ke arah matlamat tertentu. Terdapat 2 aspek yang mengaruhi pendekatan tingkah laku pemimpin iaitu fungsi pemimpin dan juga gaya kepimpinan. Fungsi kepimpinan terbahagi kepada 2 iaitu berkaitan tugas dan juga penyelenggaraan kumpulan. Berkaitan tugas, pengurus akan memberikan cadangan penyelesaian atau maklumat sekiranya berlaku masalah di tempat pelancongan, masalah pengangkutan dan banyak lagi. Seterusnya, penyelenggaraan kumpulan. Allowance bulanan akan diberikan kepada pekerja sekiranya mereka mencapai matlamat yang ditetapkan oleh syarikat dan hukuman juga dikenakan sekiranya berlaku sebaliknya. Aspek yang seterusnya ialah gaya kepimpinan. Gaya kepimpinan yang berorientasikan tugas. Pengurus akan merancang dan melakukan kerja yang perlu dilakukan oleh orang bawahan dan membahagikan tugas mereka mengikut kemahiran dan pengalaman yang mereka ada. Yang kedua, pengurus akan memberikan tugas mengikut bahagian masing-masing seperti bahagian kewangan syarikat, bahagian pengurusan maklumat pelancong dan bahagian-bahagian lainnya. Pengurus akan menyelia pekerja setiap 2 bulan sekali untuk memastikan bahawa orang bawahan akan melakukan kerja mengikut skop yang ditetapkan. Gaya kepimpinan yang terakhir ialah berorientasikan pekerja. Pekerja akan digalakkan untuk mengambil bahagian untuk membuat keputusan. Kepercayaan dan rasa hormat kepada pekerja akan dibangun oleh pengurus. Seterusnya adalah pengawalan. Pengawalan boleh ditarifkan sebagai fungsi pengurusan yang membantu untuk mendapatkan hasil yang dirancang daripada orang bawahan, pengurus dan di semua peringkat organisasi. Sebagai fungsi, kawalan membantu dalam mengukir kemajuan ke arah matlamat organisasi serta pengurusan dalam pengawalan mengambil tindakan pencegahan dan pembetulan yang diperlukan yang memastikan bahawa sumber yang digunakan adalah berkesan. Dengan ini, syarikat kami iaitu Travel Sdn Bhd telah memilih beberapa kawalan iaitu Feed Forward Control dan Feedback Control. Dengan ini, pelbagai aktiviti dalam sistem ini yang kita dirancangkan adalah yang pertama, pengurusan perjalanan. Dalam bidang perkhidmatan, ini termasuk pengurusan dan tempat tiket, pengangkutan, pencarian tempat penginapan dan penyewaan kereta untuk pelanggan. Walau dengan adanya peningkatan teknologi baharu, kita sedia ada menyediakan perbandingan harga atau strategi untuk mendapatkan tawaran dan diskaun untuk pelanggan. Yang kedua adalah keselamatan. Dalam perjalanan mungkin terdapat banyak masalah dan isu yang dijangka boleh berlaku. Dengan ini yang kita perlu diselesaikan. Contohnya penghantaran pulang kerana sakit, kemalangan atau kecemasan, kehilangan bagasi pelanggan atau dokumen yang penting kepada pelancong. Dengan ini, kita sedia membantu untuk pelanggan
untuk menjaga nama baik syarikat kita. Yang ketiga adalah perkhidmatan redah. Dalam sesetengah kes, sesetengah syarikat pengurusan pelancongan menawarkan diskaun langsung atau memberikan keadaan yang lebih baik pada aktiviti perjalanan dan redah untuk pekerja serta saudara mereka di syarikat tempat mereka bekerja. Dengan pengurusan komprehensif, syarikat kami menguruskan perjalanan untuk mencapai matlamat bagi memberikan nilai tambah kepada perkhidmatan mereka yang penting untuk memenuhi jangkaan dan keperluan semasa perjalanan. Yang keempat adalah pemasaran dan komunikasi dalaman. Disebabkan pengalamannya, syarikat pengurusan pelancongan kami sangatlah membantu dalam menyediakan polisi perjalanan untuk syarikat serta komunikasi yang betul serta memberikan kesan kepada pekerja. Yang kelima adalah perkhidmatan. Perundingan termasuk sebilangan besar aspek yang berkaitan dengan maklumat perjalanan yang menarik. Minat pengembara akan mengetahui adat negara destinasi, cadangan tentang tingkah laku, pengoptimuman dan kawalan kos serta memberikan nasihat tentang dasar perjalanan. Kesimpulannya, laporan ini membincangkan tentang pengurusan ekopelancongan di Semporna Sabah oleh syarikat kami, iaitu syarikat Travel Sky Sendirian Berhad. Objektif syarikat kami adalah untuk mewujudkan suasana alam semula jadi menjadi tarikan utama yang menyumbang pelbagai kebaikan kepada masyarakat dan negara. Memelihara sumber hutan secara berkekalan bagi mewujudkan landscape semula jadi, membangunkan teknologi yang mantap yang bersesuaian dengan alam sekitar serta mengurus dan melindungi pelbagai hayat hutan, air, tanah serta menggunakannya secara berkekalan. Diharapkan projek ini dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu, kerjasama antara rakan untuk bersama-sama menjayakan projek ini amatlah dihargai. Tanpa kerjasama yang jitu, maka tidak mudah untuk melaksanakan projek ini. Di samping itu, hasil daripada sumber yang telah kami dapati sangat membantu dalam melaksanakan projek yang kami lakukan ini, dan semoga harapan kami dalam projek ini dapat dicapai yang seperti telah kami tetapkan. Terima kasih.